Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all my viewers. Hari ini saya akan share sedikit tentang medical terms. Medical terms ni maksudnya ialah istilah-istilah yang digunakan oleh dalam bidang perubatan lah, dalam bidang perubatan. Jadi macam contohnya kalau kita semua pergi ke hospital ataupun klinik, kan, kita selalu dibekalkan dengan ubat bermacam-macam jenis, tapi kita tak ambil kisah tentang nama ubat tu, kan, nama ubat ataupun apa yang doktor tulis di atas di atas plastik ubat ataupun di botol ubat tu. Jadi kita tak ambil kisah. Jadi di sini saya nak bagikan beberapa lah ataupun sedikit lah daripada perkongsian saya tentang istilah-istilah yang diguna pakai di bidang perubatan. Di antaranya yang pertama ialah anti-inflammatory. Pernah tengok tak di plastik-plastik ubat dia tulis itu anti-inflammatory. Anti-inflammatory ni sebenarnya adalah digunakan untuk mengurangkan bengkak. Kalau kita katalah kaki kita terseliuh, lepas tu terdapatnya bengkak di bahagian kaki, jadi doktor akan berikan ubat anti-inflammatory. Biasanya dia digunakan untuk mengurangkan bengkak, kesakitan, dan juga boleh digunakan untuk mengurangkan radang lah. Okay. Dan yang kedua ialah body mass index. Ada setengah orang sebut body mass index ataupun ringkas ni ialah BMI, BMI. BMI ialah body fat measurement based on height and weight. Kita punya lemak di dalam badan kita tu, body lemak dalam badan kita tu diukur berdasarkan kepada ketinggian dan juga berat kita. Itu dia. Jadi perkara yang ketiga ataupun terms yang ketiga ialah biopsi. Okay, biopsi. Macam mana dia punya aja? BIOPSY, BIOPSY. Apa maksud dia? Biopsi maksud dia ialah a tissue sample for testing purposes. Katalah kita ada, zaman sekarang kan ada COVID-19. Contoh ya. Jadi doktor ataupun nurse akan ambil kita punya tisu dalam hidung ataupun tekak kita ni. Tekak kita ni dia akan ambil tisu ataupun di bahagian badan, di mana-mana bahagian badan kita lah dia ambil tisu, dan tisu tu kita panggil biopsi. Sebab tisu tu digunakan sebagai sampel ataupun contoh. Tujuannya adalah untuk menguji sama ada berlakunya kehadiran virus ke ataupun apa saja yang berkaitan dengan penyakit yang kita hadapi. Okey, yang keempat. Terms yang keempat. Apa dia? Yang keempat, yang biasa kita dengar. Okey, hypotension. Anda semua tahu tak apa dia hypotension? Okey, jangan bertukar hypotension dengan hypertension. Hypotension, eja dia ialah HYPOTENSION. Hypotension. Dia selalunya berkaitan dengan low blood pressure ataupun tekanan darah rendah. Saya rasa hypotension ni selalu berlaku kepada orang yang mengidap penyakit kencing manis lah. Sebab saya ada kawan yang ada mengidap penyakit kencing manis, dia selalu cakap, alamak, dia selalu hypo. Hypo maksudnya low blood pressure, tekanan darah rendah. Tapi tak semestinya orang yang berpenyakit kencing manis lah ataupun diabetes. Yang kelima ialah hypertension. Hypertension ni ejaan dia ialah HYPERTENSION. Jadi ia berkaitan dengan
high blood pressure. Yang tadi low blood pressure, sekarang high blood pressure. Kalau kita kerja banyak, ya macam-macam nak fikir, kita akan menghadapi tekanan kan, tekanan. Jadi lama-lama stres ini, jadi lama-lama boleh dapat penyakit high blood pressure ataupun hypertension. So jaga kesihatan ya. Okey, dan seterusnya yang keenam ya, terms yang keenam ialah lesion. Eja dia ya Lesion. Okey, Lesion. Maksudnya ialah macam kita menghadapi kecederaan ataupun terpotong bahagian tangan kecil lah, bukan terpotong banyak ataupun terpotong bahagian yang besar, tapi potongan di mana-mana bahagian badan kita, ya potongan yang kecil saja. Jadi yang potong besar tu macam pembedahan tu lain cerita. Yang ni lesion ni adalah potongan di bahagian mana-mana badan kita yang kecil saja. Kecil saja. Ukuran kecil tu boleh kata macam kita terkena pisau ke di bahagian jari. Itu contohlah ya. Okey. Dan seterusnya yang ketujuh, apa dia? Outpatient. Pernah dengar tak outpatient tu apa? Okey, outpatient ni macam contohnya kita pergi ke hospital lah. Kita pergi ke hospital, kita check in dan check out pada hari yang sama. Tu outpatient. Boleh juga kita panggil sebagai pesakit luar lah ya, pesakit luar. Kita datang ke hospital, doktor check, bagi ubat, terus balik. Kita tak ditahan di dalam ward. Itu maksudnya. Dan inpatient. Maaf tadi, outpatient ejaan dia macam ni ya. Outpatient. Outpatient. Okay, dan seterusnya ialah inpatient. Inpatient. Eja dia ialah Inpatient. Yang mana inpatient ni biasanya pesakit tu akan ditahan di dalam ward sama ada 1, 2, 3 ataupun beberapa hari mengikut seperti yang diarahkan oleh doktor. Okey. Dan yang kesembilan, terms yang kesembilan, apa dia? POLYP. Apa bunyi dia? Macam mana bunyi dia? Polyps. Okey, polyps. Apa dia polyp? Polyp ni ialah mass or growth of thin tissue. Mass or growth of thin tissue. Apa maksud dia? Maksudnya ialah ada ketumbuhan dalam mana-mana bahagian badan kita, tapi dia berbentuk kecil saja. Dia kecil saja, dan dia kecil tu maksudnya dia hanyalah macam selaput, macam tu je. Dia tak katalah besar macam tumor, tak. Contohnya polip dalam kita punya hempedu. Dia punya polip tu macam, kalau kita ambil gambar, dia kecil-kecil saja dalam tu. Dia tak besar sangat. Dia kecil-kecil saja. Tapi ukuran kecil tu saya tak boleh nak beri gambaran lah. Bayangkan kita punya hempedu tu kecil. Jadi polip tu lagi kecil. Okay. Dan seterusnya ialah comminuted fracture. Okay, ejaan dia COMMINUTED, comminuted fracture, FRACTURE, fracture. Maksudnya ialah broken bone that shatters into many pieces. Katalah kita mengalami accident. Bila kita accident, doktor kata awak punya tulang dah patah. Okey, dah patah. Patah ni banyak jenis patah. Patah riuk ke, patah hancur ke, ataupun patah putus ke. Macam mana? Saya pun tak tahu sebab saya pun bukan doktor. Tetapi comminuted fracture ni maksudnya tulang patah disebabkan oleh pelbagai jenis kemalangan. Okey, dan patah hancur kecil-kecil di dalam badan kita. Sama contoh katalah tangan. Tangan kita patah. Jadi dalam tangan kita tu ada tulang, dan tulang tu hancur menjadi kecil-kecil, tapi dia tak keluar daripada tangan kita, masih lagi berada dalam tangan kita, tetapi dia dah berkecai di dalam. Dia dia telah berpecah menjadi kecil-kecil, ataupun dia telah menjadi tak straight lah, dia punya tulang tu dah jadi yang satu ke sana, yang satu ke sini. Kita panggil hancur lah.
Ya. Okey, jadi itu sajalah untuk medical terms pada hari ini.